Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Manakah yang lebih baik, limpah kurniaan yang termaklum itu atau pokok zaqqum? Inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin. Sesungguhnya kami menjadikan pokok zakum itu satu ujian bagi orang-orang yang zalim di dunia dan saksaan bagi mereka di akhirat. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sebenarnya ia sebatang pokok yang tumbuh pada dasar neraka yang menjulang-julang. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Buahnya seolah-olah kepala syaitan-syaitan. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Maka sudah tentu mereka akan memakan dari buahnya sekalipun pahit dan busuk, sehingga mereka akan memenuhi perut darinya. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ. Kemudian sesungguhnya mereka akan beroleh lagi selain itu satu minuman campuran dari air panas yang menggelegak. Summa inna marji'ahum la ilal jahim. Setelah dibawa mereka minum, maka sesungguhnya tempat kembali mereka ke dalam neraka yang menjulang-julang. Ini ayat-ayat kita baca pada pagi ini, salah satu daripada pemandangan, salah satu daripada beberapa pemandangan pada hari kiamat, sama ada kepada ahli syurga ataupun ahli neraka. Ayat-ayat ini menyatakan salah satu daripada pemandangan ahli neraka, keadaan ahli neraka waktu mereka berada di dalam neraka. Katanya, adzalika khairun nuzula am syajaratuz zaqqum. Adzalika khairun nuzula, manakah yang lebih baik limpah kurnia yang termaklum itu atau pokok zakum? Pokok zakum itu inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin. Kami jadikan dia satu ujian bagi orang-orang yang zalim. Pokok zakum itu. Bicara ini menyatakan dua perkara yang bertentangan. Dua perkara yang bertentangan, iaitu ahli syurga dengan balasan segala nikmatnya yang tiada tanda tolak bandingnya. Syurga lebarnya langit dan bumi, jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Dinyatakan sebelum ini juga rezeki itu fawakih wa hum mukramun. Buah-buahan sedang merekanya dimuliakan dengan layanan yang baik di dalam surga. Ala sururil mutaqabilin. Diberi pulanya, diedar kepada mereka pulanya gelas-gelas arak. Gelas arak ni arak di syurga, bukan arak di dunia. Kemudian pulanya minuman itu putih bersih, tidak mabuk. Kemudiannya pula ada pulanya anak bidadari yang putih melepak seperti telur yang dikupas kulit. Cantiklah ini. Qimmati as-sa'adah, qimmatut takrim, kemuncak kebahagiaan, kemuncak kemuliaan. Semuanya itu tidak dapat ditandingi sama sekali. Manakala ahli neraka pula dinyatakan di sini, sebelum menyatakan balasan terhadap ahli neraka dan kesaksaan yang diterima mereka, adzalika khairun nuzula, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Limpah kurnia yang dimaklum dahulu, yakni ahli syurga, nikmat-nikmat syurga, ataupun pokok zakum. Mana yang lebih baik? Lebih baik jadi ahli syurga ataupun lebih baik jadi ahli neraka? Ahli syurga disediakan dengan penuh terhormat, layanan yang cukup mulia, disediakan pulanya makanan dan minuman yang tidak dapat ditandingi lagi, yang kemudian disertakan pula anak bidadari yang putih merepak. Sedangkan ahli neraka ini pokok
zakum yang diberi makan kepada mereka. Tidak diberi makan seperti ahli syurga. Pokok zakum namanya. Pokok zakum ini kami jadikannya, firman Allah, satu pokok untuk menguji orang-orang yang zalim di dunia dan saksaan mereka di akhirat saja. Satu pokok untuk menguji. Pokok ini pokok maksiat, pokok dosa-dosa, pokok nafsu yang tidak terkira. Pokok ini namanya pokok zakum. Pokok ini katanya innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sebenarnya dia sebatang pokok yang tumbuh pada dasar neraka yang menjulang-julang. Dia tumbuhnya tidak di dunia, tumbuh di dasar neraka. Apinya menjulang-julang. Itu makanan ahli neraka. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Buahnya bagaikan kepala syaitan. Buah dia ni, buah pokok zakum macam kepala syaitan. Maknanya buah ini namanya pokok, tumbuhnya di asana di dasar neraka. Tapi hakikatnya buah ini kepala syaitan. Yang mereka makan syaitan di dunia ini pun masih ada. Jadi buah ini dia makan, dia itu sebenarnya kepala syaitan. Kepala segala kejahatan, kepala segala keburukan, kepala bagi segala dosa. Kepala syaitan ini, kepala syaitan maknanya makanan kepala syaitan, nafsu kepala syaitan, amalan-amalan kejahatannya, penyelewengan mereka ini terdiri daripada para pelacur, mereka ini terdiri daripada pemakan harta yang tidak sebenar, akhlak mereka menyeleweng, zalim, semuanya ini kepala syaitan namanya. Kepala syaitan dimakan oleh kumpulan ahli neraka semasa mereka dunia dahulu. Jadi tempat yang lebih sesuai dengan orang yang makan kepala syaitan ini di dalam neraka. Diperkenalkan pula lagi makanan ini, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Tal'uha wa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Sudah tentu mereka akan memakan buahnya sekalipun pahit dan busuk sehingga mereka memenuhi perut darinya. Mereka sama ada mahu ataupun tak mahu, perut mereka berkata makan lebih baik daripada tidak. Sekalipun makanan ini pahit, sekalipun busuk. Oleh kerana tidak ada lagi makanan lain, tidak ada minuman yang lain, air longkang pun akan diminum oleh mereka. Sekalipun barang itu bangkai dimakan oleh mereka. Bangkai ini bukan bangkai ini kiasan. Di dunia ini, kalau melihat barang dosa itu adalah bagaikan bangkai, kalau boleh dilihatnya dengan pandangan yang sebenar. Tapi dengan pandangan nafsu, barang itu kotor. Misalnya zina, kotor. Barang itu busuk, barang itu najis. Tetapi dilihatnya kepala syaitan itu baik bagi mereka, lalu mereka memilihnya kerana mereka seolah-olah tidak ada pilihan bagi mereka. Ya, mereka akan jumpa pada hari akhirat, balasannya disebut akan makan sepenuh-penuh perut mereka. Kenapa? Kerana mereka terpaksa memakan, tiada lagi yang halal bagi mereka, tidak ada lagi belas rahmat kepada mereka, tidak ada. Famali'una minhal butun. Tidak perlu makan. Summa inna lahum 'alaiha la syauban min hamim. Summa innahum 'alaiha la syauban min hamim. Kemudian mereka pula minum minuman yang bercampur dari air panas yang menggelegak. Makanan adalah zakum. Zakum ini dinyatakan dalam surah Ad-Dukhan. Inna syajarataz zakum ta'amul asim kalmuhli yaghli fil butuni kaghalil hamim. Di sana ada menyebutkan pokok ini berduri.
Pokok ini bila dimakan gusi mereka berdarah, mulut mereka berdarah, kerana pokok tu duri sebenarnya dimakan olehnya. Buruk sekali. Bila dimakan, maulah kalau ada air lebih baik sikit barangkalinya, walaupun pokok itu pokok berduri, dia mengoyakkan mulut, lidah dan pipi-pipi mereka terkoyak. Kalau ada minuman lebih baik sikit, mungkin lebih lancar. Ada minuman, tapi minuman itu airnya busuk, terpaksa diminumnya. La syauban min hamim. Dahlah busuk, dipanaskan hingga menggelegak, diberi minum kepada mereka. Minum juga kerana tidak ada air yang lain. Nak ceritanya ni keadaan neraka yang penuh dengan kesaksaan. Summa inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian setelah dibawa mereka minum, maka sesungguhnya tempat mereka ke dalam neraka yang menjulang-julang. Selepas daripada makan pokok zakum, mulut-mulut mereka berdarah, dan kemudian diselesaikan dengan minuman air kotor, air lokang, kita katanya macam tu lah, sebabnya dia busuk, dia hitam, kotor. Sesudah itu selesai minum, dihantar pulang, dia hantar balik ke tempatnya dia dalam neraka. Maknanya makan tu di luar, bagaikan orang dalam tahanan lah. Selepas makan minum kenyang-kenyang, masuk dalam tahanan semula. So seksanya la ilal jahim. Mereka ini di dalam neraka, namanya tempat itu al-jahim. Sukar untuk kita gambarkan bagaimana makanan begitu rupa. Makanan buruk sekali, pokoknya zakum, kepalanya itu buahnya bagaikan kepala syaitan. Bandingkan dengan kepala syaitan itu ada kesesuaiannya, kerana mereka dahulu di dunia dahulu mereka ini mengikuti syaitan. Dia akan makan buah syaitan itu. Buah syaitan itu namanya buah zakum, akan dimakan pada akhirat. Maknanya hasil buah yang datang daripada pokok syaitan ini, buahnya buah syaitan juga, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, akan dimakan. Perbandingan ini agak kesesuaian. Sesuai dengan yang berlaku di dunia dan sesuai dengan balasan di akhirat. Sebagaimana balasan orang mukmin, amalan mereka di dunianya baik-baik, balasan di akhirat juga baik diberikan kepada mereka. Balasan syurga kepada orang mukmin, balasan neraka kepada orang kafir. Balasannya makanan yang diterima itu dia makan dengan cara terpaksa hingga penuh perut mereka. Siapa yang memaksa? Diri mereka sendiri yang memaksanya, kerana tidak ada makanan yang lain. Minuman pulanya panas, menggelegak, bukannya air biasa tetapi air, dalam hadis, dalam ayat-ayat lain menyebutkan danur, iaitu air nanah orang yang sudah mati. Orang mati, nanah dia terpanggil danur. Sadid juga disebut sadid. Jadi ataupun yang disebutnya air apa-apa sajalah yang diterjemahkannya yang diterjemahkan bagi air minuman ini, yang dicampur, yang dipanaskan. La syauban min hamim, summa inna marji'ahum la ilal jahim. Akan dibawa pula selepas itu ke neraka. Baiklah. Dalam kesempatan ini, dalam bicara ini, Imam Al-Ghazali mengungkap satu ungkapan yang cukup baik. Di dunia ini manusia seringkali melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih percayai kepada kepada sesuatu selain Allah. Mereka boleh patuhi. Tetapi perintah Allah sukar untuk dipatuhi. Perintah selain daripada perintah Allah dipatuhinya, iaitu perintah syaitan. Kadang-kadangnya kita lihat di dunia bukan syaitan, manusia boleh patuhinya dengan mudah. Ungkapan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, dia buat satu ungkapan. Lau anna tabiban mana'aka min aklatin tuhibbinaha fa'aghlabu dhanni annaka tamtani'in. Kata Imam Ghazali, di dunia ini jika anda berjumpa dengan seorang tabib ni doktor lah, jumpa dengan tabib larang
Anda mengambil makanan-makanan yang tertentu. Kerana kata tabib, jika anda mengambil makanan itu, mungkin anda pendek umur. Mungkin penyakit anda akan lebih berat lagi. Anda patuh tak patuh jika doktor kata begitu? Walaupun makanan itu amat disukai, amat lazat, tapi doktor kata jangan makan sama sekali. Jangan makan, kerana ini boleh menambahkan penyakit anda dan mungkin membawa anda mati. Orang ini dia akan patuh, dia balik, dia tinggal walaupun barang yang disukainya, kerana sayangkan nyawanya, sayangkan kesehatannya, dia boleh terima. Tetapi jika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu, dia larangnya zina, dia larangnya riba, dia jarangnya minum arak, dia larangnya, adakah anda patuhi? Anda tak patuhi. Izan anta musyrik, anda seorang syirik pada Allah. Siapa lebih besar? Lebih besar doktor kah yang melarang anda makan sesuatu yang anda sukai lalu anda patuh kepadanya, ataupun Allah yang melarang anda mengambil sesuatu yang haram tapi anda tidak patuh, sekalipun balasannya neraka? Neraka digambarkan neraka dalam ayat ini. Jadi jika benar anda memilih Allah Subhanahu wa ta'ala, anda barangkali tidak patuh kepada apa yang dicakap oleh doktor, ataupun anda patuh juga pada peringkat kedua, tetapi yang lebih besar lagi anda mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, kenyataan yang menunjuk kepada kita sebaliknya. Jadi ayakunu tabiban indaka asdaq min kalamillah. Adakah nasihat tabib itu lebih benar kepada anda daripada nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi jika nasihat tabib itu lebih benar kepada anda daripada nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala, fama akfar, betapa besarnya kufur anda. Anda kufur kepada Allah, tapi anda tidak kufur kepada yang lain. Anda percaya, padahal anda yang percaya itu dalam berbagai-bagai kemungkinan, janji Allah adalah satu janji yang tepat, akan menemukan anda dengan makanan nanti, makanan zakum, dan air minum pulanya ialah danur, air nanah orang yang meninggal, orang yang sudah meninggal dunia. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dalam suatu ceramahnya. Jadi kalau begitunya, apa yang disebutkan di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam konteks iman hendaklah menduduki pada tempat yang pertama. Anda tidak boleh menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi terpulang kepada anda untuk memilih sesuatu selain Allah, asalkan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah ini juga, kisah yang seumpama ini, satu peristiwa berlaku kepada Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd dilarang oleh ibunya daripada menyertai, ibunya kufur, masih kafir, belum memeluk Islam. Ibunya melarangnya dari memeluk Islam. Tapi Sa'd bin Abi Waqqas tidak menghiraukan larangan ibunya. Dia memeluk Islam dan bersama Nabi SAW sebagai seorang Muslim. Lalu Sa'd bertanya, apa hubungan aku, katanya, dengan ibuku yang melarang aku mendekatimu? Sedangkan Al-Quranul Karim menyatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah menghukum supaya kamu tidak beribadat, tidak menyembah hanya kepada Allah sahaja, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Lalu Nabi menyatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tiada taat kepada makhluk dalam keadaan menderhakakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kepada Allah tidak boleh ditandingi sama sekali dengan mana-mana makhluknya. Ketaatan kepada Allah mendahului segala-galanya. Lalu Sa'ad tidak mengendahkan perintah ibunya. Lalu ibunya mogok. Dia kata, aku tidak akan makan illam takfur bi Muhammadin fasa'amutu ju'an. Kalau kamu tidak kufur kepada Muhammad, aku akan mati kelaparan.
Kata ibu dia nak larang anak dia pergi beriman kepada Nabi. Dia kata, aku rela mati daripada jika kamu terus kufur kepada Muhammad. Aku tidak akan makan, sa'mu tujuan, aku akan mati kebuluran. Dia kata kepada ibu dia, ya ummi, wahai ibuku, lau anna laki mi'ata nafsin fa kharajat wahidah ma kafartu bi Muhammad. Wahai ibu, kalaulah engkau mempunyai 100 nyawa, kemudian satu mati, satu demi satu, sehingga seluruh 100 nyawa ini mati, katanya, aku tidak akan kufur pada Muhammad lagi, katanya. Maknanya kalau orang seperti ibu, 100 orang seumpama ini, lalu mati, semuanya mati, kerana aku tidak beriman, kerana aku beriman kepada Muhammad, aku rela biarlah mereka mati, tapi aku tidak beriman, aku tetap tidak kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia iman sebenarnya. Iman sebenarnya. Iman ini adalah iman yang dikehendaki dalam akidah Islam. Dalam akidah Islam. Dan iman inilah yang ingin ditanam menerusi beberapa pemandangan hari kiamat, dan salah satunya yang kita baca pada pagi ini. Di dalam ayat yang akan kita yang berikutnya menyatakan pula beberapa faktor yang menjadikan seorang itu sesat dan tidak meletakkan Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang sebenar, sebaliknya meletakkan kepentingan dunia pada tempat Allah, pada tempat yang lebih tinggi. Beberapa faktor itu akan dinyatakan dalam ayat berikutnya, iaitu innahum alfau aba'ahum dhalin dan seterusnya. Wallahu Subhanahu wa taala